Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sebab join kelas hari ini. Kita COVID pasal yang kedua. Okay, Perleh ada kes dah betul tak? Ada kes di Arau tu lah. Hati-hatilah nak menyelah, nak pergi mana-mana lah. Takut pula benda yang tak mustahil boleh berlaku dekat kita. Tidak? Tak mustahil berlaku dekat kita. Apa yang kita nak belajar hari ni adalah sebenarnya ada kaitan sikit-sikit dengan ni siapa pula Adam. Okay. Assalamualaikum Adam. Dia yang kau masuk. Kelai tak sangka tadi dengar. Kelai tak sangka tadi ni. Okey, apa yang saya akan ajar hari ni adalah berkaitan juga tentang pandemik kita ni sebenarnya, iaitu pertahanan tubuh badan, keimunan. Kita dah jumpa adakah vaksin untuk COVID ni? Jumpa ada vaksin? Belum. Belum, tapi saya dengar kata macam dah ada. Macam dah ada, tapi Malaysia masih belum lagi buat ujian klinikal, belum buat pengesahan ataupun tak mau terima lagi lah, sebab kita nak kena test betul-betul. Okay, kalau dapat tu agak-agak kita akan diberi vaksin tu, macam mana nak bagi ke kita? Agak-agak. Apa buat macam mana? Agak-agak hampa lah, macam mana nak bagi vaksin tu kat kita? Pergi hospital, cucuk. Selalunya macam tu lah, tidak? Adam? Oi. Pergi hospital, cucuk, tidak? Apa tujuan mereka nak buat vaksin tu? Kenapa perlu dibuat vaksin? Untuk mencegah bakteria. Ya, mencegah bakteria, virus tu masuk dalam badan kita, so kita boleh fight. Tidak? Dia nak balik badan. Tu salah satu sistem pertahanan badan kita lah. Kita panggil sebagai keimunan. Kita boleh fight mikroorganisma yang masuk dalam badan kita. Macam siapa antara kamu yang biasa dapat demam campak? Siapa ada biasa kena campak? Saya. Wadina kena campak. Kena campak. Campak ni kalau kena ni memang, kalau campak yang besar tu memang tercampak sungguh lah. Kadang-kadang sampai 2 minggu, sebulan tercampak di rumah. Tak boleh bergaul dengan orang. Kan? Tapi orang yang kena campak ni, untuk second time dia tak kena dah kan? Selalunya macam tu lah. Kan? Sebab badan kita ni dah immune, dah sistem tubuh kita bila dia dah kenal virus campak tu masuk dalam badan kita, untuk the second time badan kita dah boleh fight benda tu, dah bersedia. Ini antara ciri-ciri keimunan, iaitu pertahanan badan yang kita nak belajar hari ini. Okey? Faham tak? Okey. So, badan kita ni Tuhan ciptakan, untuk pertahanan. Badan kita ni Tuhan ciptakan untuk pertahanan tubuh. Ada peringkat yang paling basic. Peringkat paling basic iaitu, saya tunjuk kamu peringkat yang paling basic. Nampak tak apa yang saya kongsikan ni? Nampak kan? Semalam dah baca kan? Ya. Semalam dah baca, saya dah kongsikan benda tu. Tengok ni, hari ni kita nak belajar tajuk keimunan lah. Sejauh mana badan kita ni boleh fight jangkitan patogen. Patogen ni apa benda? Patogen ni benda asing, benda luar, mikroorganisma asing yang masuk dalam badan kita. Macam mana dia boleh masuk?
Dia masuk ke mana? Tasha, Fadina, Balkis, Faradiba, Ulia. Macam mana patogen ni? Makroorganisme asing. Pernafasan, bagus, luka. Lagi? Makanan. Yes, betul, bagus. Saya tak fikir pula. Makanan dia masuk dalam badan kita. So, Tuhan dah ciptakan badan kita ni untuk luka. Sebab tu kita ada sistem pembekuan darah. Masuk dalam luka. Kita ada pembekuan darah. Kita ada mucus, lendiang, macam gelema tu, untuk memerangkap patogen ataupun mikroorganisme asing itulah yang masuk dalam badan kita. Okay. So, badan kita bila dia boleh hasilkan antibody, dikatakan badan kita tu immune lah. Boleh fight. Boleh fight. Badan kita immune. Kalau benda tu masuk, kita tak sesemua, kita tak sakit. Kita tak dapat penyakit, badan kita sudah immune. Okay, nak dapat keimunan ni dengan berbagai cara lah. Kita akan belajar tajuk keimunan lepas ni. Okay. Sekarang kita nak kenal dulu beberapa istilah dalam tajuk ni. Istilah yang kedua adalah antigen. Antigen ni adalah permukaan dekat patogen. Patogen ni, benda yang masuk dalam badan kita ni, rupa dia, kalau saya boleh lukis, rupa dia lebih kurang macam tu. Okay, ni patogen. Patogen. Boleh baca tulisan saya yang cantik ni? Di luar ni, dia ada protein. Cek. Ni protein. Protein di hujung tu. Protein yang terdapat dalam permukaan patogen yang merangsang untuk menghasilkan antibody. Protein di sini lah kita panggil sebagai antigen. Antigen ni adalah protein yang terdapat pada permukaan patogen. Ni ada antigen ni keliling ni. Antigen yang ada dekat permukaan patogen tu akan dikesan oleh limfosit. Limfosit ni apa dia? Pandai. Sel darah putih. Dalam badan kita memang ada sel darah putih. Bila ada patogen masuk, patogen ni dekat keliling dia ada antigen. Antigen iaitu sejenis protein lah. Duduk membaluti dia. Limfosit dapat kesan. Limfosit akan buat antibody. Faham setakat ni? Faham Okay, limfosit akan hasilkan antibody. Antibody tu apa benda? Antibody pun sejenis protein. Protein untuk fight dengan antigen. Musnahkan antigen. So, macam protein lawan protein. Lebih kurang macam tu lah. Faham contoh dia? Okay. Sekali lagi saya ulang. Ini patogen. Patogen. Sini ada. Di luar ni ada apa? Antigen. Okay. Antigen ni bila jumpa dengan limfosit, dia akan menghasilkan antibody. Alright. Boleh faham. Contoh tu basic lah. Okay. Badan kita perlu ada mekanisme pertahanan ni untuk mengelakkan jangkitan penyakit. Kamu kalau keluar exam, kamu janganlah tulis untuk kesihatan. Apa pentingnya mekanisme pertahanan badan? Untuk kesihatan badan. Jangan bagi umum macam tu. Paling kurang kamu kata untuk mengelakkan jangkitan penyakit. Kena ada jangkitan penyakit. Kesihatan ni dia lain. Kesihatan ni terlalu besar, terlalu umum. Selalunya mekanisme pertahanan badan ni untuk fight daripada penyakit. Bila antigen masuk, patogen masuk, kita akan dapat penyakit. Spesifik jangkitan penyakit. Okay, ini barisan penekanan yang kelas yang pertama yang Tuhan ciptakan badan kita. Okay, yang first basic level. Barisan pertama, kulit. Okay, dekat kulit ada peluh. Peluh tu bukan semata-mata peluh. Peluh tu ada apa dalam tu? Ada lysosome. Enzim lysosome. Okay, enzim lysosome tu untuk mencernakan patogen tu. Dia boleh menghancurkan, dia boleh mencernakan. Okay, sebum ni macam minyak lah. Dia block. Okay, benda-benda luar nak masuk. Membran mucus. Mucus ni contoh dalam salur pernafasan.
Okay, salur pernafasan. Sebab tu kalau kita duduk di kawasan-kawasan yang tak sihat, berdebu, kotor, bau busuk, bahan kimia, bakteria semua, kita akan jadi cepat berkahak. Biasa tak mengalami benda tu? Berkahak, kita rasa macam sesak nafas, lepas tu gatal kongkong, lepas tu kita akan buang. Tapi pastikan jangan pakai mask lah. Sekali buang-buang ludah-ludah pakai mask. Lekat di mask pula meleleh di muka habis. Okay. Buang mask dulu, baru ludah. Sebab mucus ni dia ada kelenjar-kelenjar yang menghasilkan mucus dalam kita punya tract, respiratory tract, saluran pernafasan tu. Dia ada tisu-tisu epithelium yang sentiasa menghasilkan mucus untuk memerangkap bakteria lekat dalam tu, dan dia akan menggalakkan kita gatal kongkong, kita akan buang. Dalam lubang hidung kita pun ada mana-mana saluran-saluran, macam lubang telinga pun ada. Sebab tu kadang-kadang kita gatal telinga sikit. Telinga tu berminyak. Okay, bernanas sebab dia nak merangkap debu habuk yang masuk dalam telinga kita, termasuk bakteria lah, patogen-patogen. Okay, benar sih. Even mucus ni dalam salur pencernaan kita, dalam salur dalam perut pun ada mucus. Okay, ada jus asid hidroklorik untuk memusnahkan bakteria. Semua ni barisan first. Even di dalam salur pembiakan perempuan dekat faras, mucus yang dihasilkan oleh faras tu pun untuk memusnahkan bakteria. Sistem pembiakan perempuan adalah sistem yang antara yang sangat sensitif. Tuhan ciptakan mucus, lendir untuk memusnahkan bakteria yang masuk dalam tu. Bukan saja-saja Tuhan ciptakan kering, tak. Tuhan adakan mucus, lendir, membunuh bakteria. Iaitu barisan pertahanan kelas yang pertama. Okay, level kelas pertama ni mudah lah. Senang, dia nak bagi benda luar tak masuk dalam badan kita. Ayat mata kita, tak ayat mata. Oh, budak-budak. Ayat mata tak ayat mata? Ada siapa nak tanya tak? Air mata bila kita habuk masuk ataupun bakteria masuk dalam mata kita, kita akan mengalirkan air mata. Okay, bukan sebab sedih, sebab air mata tu automatik untuk memusnahkan bakteria dalam tu. Dia ada enzim dalam tu, lysosome tu, untuk memusnahkan benda-benda tu lah. Okay, dia macam kita kata antiseptik lah, lebih kurang macam antiseptik. Macam Dettol tu kan. Dia macam tu lah, dia musnahkan. Itu semua pertahanan-pertahanan yang simple. Pertahanan-pertahanan yang pasif. Pasif tu kita masuk je, dia terus dapat lawan. Itu barisan yang pertama. Sekarang kita tengok barisan pertahanan yang kedua. Barisan pertahanan kedua ni, bila barisan pertahanan pertama ni dah kalah. Sudah dikalahkan, sudah tembus masuk dalam badan. Terlalu lama. Kahak tak sampai dah nak dibuang dah. Tak mampu. Sebab tu kalau kita pergi hospital, doktor akan semua tengok kerongkong. Oh, kahak sudah berwarna hijau. Sudah banyak sangat bakteria masuk dalam tu. Dah tak dampak, tak mampu nak dikeluarkan. Batuk pun tak kahak, tak mau keluar. Biasa akan jadi macam tu. Dia dah lekat dalam badan kita. Jadi, barisan pertahanan kedua akan memainkan peranan lah. Okay, iaitu barisan yang akan dipelopori oleh pasukan yang kedua, iaitu tim yang akan buat fagositosis. Fagositosis ni, geng-geng yang akan buat adalah geng-geng sel darah putih, iaitu daripada jenis apa? Daripada jenis apa yang akan buat kerja ni? Neutrofil, bagus. Neutrofil, granulosit lah, neutrofil. Dan dengan limfosit lah. Monosit. Dan monosit. Neutrofil dengan monosit. Dia apa akan buat kerja ni? Ni sel darah putih ni. Okay, sel darah putih lah. Sel darah putih kan untuk pertahanan badan. Okay, dia apa akan buat kerja ni dengan memakan bakteria tu lah dengan cara fagositosis. Fagositosis ni sebenarnya senang je. Okay? Sel darah putih tu, dia akan memerangkap bakteria di sini. Lepas tu dia akan tutup lah. Dia kepung. Lalah bakteria tu akan masuk dan tu dia akan dicernakan. Dia macam tangan lah. Tangan palsu dia tu akan memerangkap bakteria tu dan dia akan cernakan. Ini basic cerita lah. Jadi kalau dalam kelas, dalam buku kamu boleh study dengan lebih detail lah. Nak tahu tadi. Faham kan? Okay. Tangan ni kita panggil sebagai pseudopodia. Ada dalam buku pseudopodia.
pseudopodium kot. Pseudopodium. Cek balik lah. Dia akan kepung. Dalam tu pun ada enzim sebenarnya. Enzim tu akan cernakan dia. Ni kita panggil sebagai bakul makanan. Bukan bakul, bakul makanan. Dia cernakan lah. Senang je kerja dia. Kalau dia nak, kalau dia boleh guna, dia makan lah. Kalau tak nak guna, dia buang lah. Dia singkir lah. Hasil-hasil pencernaan yang tak berfungsi tu, dia buang. Kalau dia boleh guna kat dia, dia makan ke dia. Biasa lah. Okay, itu cara sistem barisan pertahanan yang kedua. Fagosit ni dia ada di mana sebenarnya? Sel-sel fagosit ni. Berada di mana dalam badan kita? Dalam salur? Salur darah lah. Okay, dalam salur darah. Dia ada dalam salur darah. Dalam kapilari darah. Dan dia juga ada dalam salur limfa. Ingat tak tajuk sistem limfa? Okay, untuk tingkatan 4 saya tak sentuh lagi tajuk hujung tu sistem limfa. Nanti buka sekolah nanti saya ajak lah sistem limfa. Tapi form 5 dah belajar sistem limfa. Ada nodus-nodus limfa di sini. Okay, saya tunjuk sikit di sini. Kalau kamu tengok sini, ingat tak? Sini. Ni sistem limfa ni. Fagositosis ni macam mana dia pergi dekat bakteria, dia kepung bakteria tu akan masuk dalam ni. Okay, dia ada enzim lysosome. Okay, nombor 1 dia kepung. Ini pseudopodia dia. Ni pseudopodium ni. Enzim lysosome, bakteria dicerna. Lepas tu buat keluar lah sisa-sisa tu. Very simple saja. Lysosom menghasilkan lysozyme. Ni saya ingat Pak Il sebut tadi kot lysosom. Pak Il ke Ipan tadi sebut lysosom. Okay. Merembeskan lysozyme. Fagosom ni istilah form 4. Form 5 ni kamu tak jumpa kot dalam sekatan kamu. Ini form 4 punya istilah yang baru. Form 4 ni banyak sikit benda-benda baru yang mereka jumpa lah. Pada muka mereka lambat beranak. Ni barisan pertahanan pertama tadi saya dah kongsi dalam Telegram. Saya rasa kamu dah baca dah. Asid klorik, pembekuan darah, Tasya sebut tadi, kulit, air mata, saya dah kongsi. Apa Tasya? Ya. Tak ada masuk. Tu ada masuk. Adam. Oh Adam. Dengar macam suara Adam tadi. Adam. Sepul ada Sepul? Ada. Okey. Balkis jaga Adam. Jangan pergi mana nak. Kali kira tu. Ya. Jaga adik-adik semua. Jaga kawan-kawan. Balkis saya ke Balkis Adam? Saya panggil dua-dua sekali. Para dibuat. Okey. Tak apa, don't worry. Nanti saya akan kongsi video, kamu boleh tengok lah. Paling kurang kamu dengar suara-suara okey lah. Okay. Kita tak akan dapat perfect 100%. Tapi at least ada info sikit-sikit kita buat lah. Okay, barisan pertahanan pertama dah selesai. Barisan pertahanan kedua dah selesai. Saya nak masuk barisan pertahanan yang ketiga lah. Barisan pertahanan ketiga ni dia melibatkan pertahanan yang sangat spesifik. Sangat detail. Okay. Dia melibatkan penghasilan antibody. Ni dah macam level dah. Orang kata apa? Peringkat jangka masa panjang. Ataupun kalau jangka masa pendek dalam kes-kes yang terdesak, urgent. Okay, apa benda yang saya sembang ni kita tengok. Barisan pertahanan ketiga ni dia apabila patogen masuk dalam badan kita, mikroorganisme asing ni, limfosit ni dia akan buat antibody. Dia akan buat antibody. Nak buat antibody ni dia lebih kurang dalam masa 3-4 hari macam tu lah. Kadang-kadang boleh sampai seminggu dia nak buat. Senang juga nak buat ni. Dia ambil masa. Limfosit dia nak kenal dulu antigen apa. Dia nak pergi scan. Pergi jumpa antigen. Bukan mudah. Lepas tu dia dapat scan. Dia dapat detect. Okay. Limfosit ni dia ada 2 jenis. Okay. Limfosit ada 2 jenis. Okay. Saya pun tak ditulis tu.
Okay, limfosit ada 2 jenis. Limfosit ada 2 jenis. Limfosit T, kalau baca je jumpa lah. Limfosit B. Limfosit B, bagus. Mereka ni, limfosit T akan buat kerja dulu. Tidak, dia buat kerja dulu. Kalau dia serang tu, B baru bergerak selepas dia. D ni dia buat apa pun, dia dapat, bila bakti dah serang dia, serang patogen tu, B akan buat kerja untuk membahagi dia bentukkan apa? Sel plasma, dan juga dia akan bentuk satu lagi sel memori. Sel memori. Sel memori ni nak simpan maklumat. Bila next time tu, bila diserang lagi oleh antigen tu, sel memori ni dia dah ingat dah. Jadi dia senang dah nak buat kerja. Jadi orang tu tak akan dapat penyakit tu yang teruk ataupun melarat, ataupun kemungkinan penyakit tu dah tak kena kat dia dah. Sebab ada simpan dalam memori. Macam simpan dalam pendrive. Lepas ni, antigen masuk, kami dah tahu dah. Okay, tak payah susah. Awal tak kalut. Okay. Sel plasma ni pula, yang sel B ni buat untuk apa? Sel plasma ni yang akan buat antibody ni. Sel plasma ni lah dia akan buat antibody. Okay, buat antibody. Okay, sel plasma ni lah yang akan buat antibody. Okay, sel T tu macam pergi scan lah. Dia dapat detect, dia fight, dia serang. Bila dia serang, dia akan jadi ada bahan kimia yang terhasil. Bila bahan kimia tu terhasil, sel B akan terus menghasilkan 2 benda ni lah. 2 benda iaitu sel memori dan sel plasma. Sel plasma buat kerja dia, hasilkan antibody. Sel memori ni dia akan simpan maklumat lah. Simpan maklumat, mungkin next time kalau ada antigen yang sepadan mai tu, dia dapat detect, senanglah untuk fight untuk the next coming punya case. Okay. Itu untuk barisan pertahanan kelas yang ketiga. Untuk pertahanan kelas ketiga ni, okay, kalau bila orang tu dah sembuh, dia kena serang penyakit tu, sel B ni dia simpan maklumat patogen tu. Kalau patogen macam ni lah, macam apa kita panggil ni, campak tu contohnya. Cepat sel plasma akan diaktifkan, sel plasma yang duk buat kerja buat antibody tadi ni untuk menghasilkan antibody. Dia akan buat cepat-cepat. Jadi mudahlah, silap-silap tak sempat pun dia dapat penyakit tu, dah dapat di fight sebab antibody dapat dihasilkan dengan segera. Patogen dia ada rekod maklumat. Patogen jenis apa ni? Okay, dia buat trace, dia habaq kat sel plasma buat antibody. Okay, itu kegunaan yang dapat dihasilkan oleh badan kita lah. Okay. Kalau ikut saya nak cerita takat tu je ni. Saya tak nak cerita banyak-banyak. Pening kepala. Saya nak bagi latihan je sekali kat hampa. Latihan pun tak banyak. Latihan simple je. Untuk takat ni. Ada apa-apa nak tanya tak tentang setakat barisan pertahanan kelas yang ketiga? Virus pun patogen juga. Ya, dikira sebagai patogen. Apa saja benda-benda luar. Patogen ni dia masuk. Bila dia masuk dalam badan kita ni, dia akan merangsang penghasilan antibody lah. Antibody. Yang COVID je, kalau nanti sel memori tu dia ni juga. Kalau kena sekali, betul tak kena dah. Untuk COVID virus tu, saya tak berani nak kata lagi macam mana cara dia bekerja. Saya pun tak tahu kan. Kita pun masih dalam kajian, di makmal kita pun masih sibuk lagi. Okay. Tapi dia pun masih, mungkin virus ni, dia pun nak mencipta vaksin tu supaya bila the next coming masuk, mungkin dia tak kena dah. Itu mungkin lah. Cara virus yang dia, vaksin dia buat lah ni, dia bekerja tak tahu macam mana. Dia suntik tu macam mana dia bekerja. Sebenarnya dia ada lagi nanti level cara keimunan tu bekerja, level graf arah keimunan tu tahan berapa lama, tu next step punya subtopik. Ni kita baru basic pertahanan pertama, kedua, ketiga. Dia ada level buat satu lagi yang kita akan pergi lebih detail cerita tentang keimunan ni.
Keimunan dalam badan kita daripada luar ataupun keimunan dalam badan kita sendiri, macam mana dia bekerja, sejauh mana ketahanan dia, berapa lama dia bekerja dalam badan kita, itu ada satu level lagi, satu topik lagi yang kita akan belajar lepas ni lah. Kalau hari ni nak cerita dia macam panjang sangat. Saya nak bagi latihan kat kamu untuk yang kita belajar sebelum ni, yang sikit-sikit ni. Untuk next class lah, minggu depan lah dulu. Okay, tak boleh banyak-banyak sangat, dia jam. Sebab belajar online ni, tak apa nak clear sangat. So untuk pertahanan pertama, kedua dan ketiga saya dah clear dah. Saya mungkin boleh share sikit dekat kamu. Kalau tengok dalam buku ni, boleh tengok ni dalam ni. Okay, kalau dalam buku teks, Tasha putih-putih ke Tasha? Ya, cikgu. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Lain tak. Tak apa, dia pakai bobot. Dia bila main musim PKP ni, memang line memang teruk lah, pakai bobot lah. Okay. Contoh kalau tengok di sini, yang ni. Okay, kalau tengok di sini, kalau buku teks form 5, okay, form 4 mungkin lebih ada istilah-istilah yang tak ada dalam form 5. Tapi tak apalah, tak banyak beza sangat. Tengok di sini. Okay. Ini untuk kalau form 5. Dia ringkaskan macam ni lah. Barisan pertahanan pertama, kedua, ketiga. Kulit peluh. Kalau kamu boleh dapat yang ni pun dah cukup baik ni sebenarnya. Ini conclusion untuk hari ni lah. Dapat faham conclusion ni pun dah cukup baik. Pertahanan pertama ni level paling asas. Bila dia dah masuk, tembus masuk dalam badan, dia akan masuk level yang kedua. Okay, ni level yang ketiga lah. Antibody dalam badan kita. Ada limfosit, okay, sel B, sel memori. Kalau kamu boleh ingat benda-benda tu pun dah cukup bagus sebenarnya. Ni. Okay, cerita-cerita tadi lah. Ni dalam form 5 punya syllabus. Ni yang dicerita tadi ni. Ini neutrophil. Buat phagocytosis. Okay, ni level kelas kedua kan. Dan level kelas ketiga. Ni level kelas ketiga. Level ketiga melibatkan keimunan. Keimunan ni, dia cerita dia detail sikit. Sebab keimunan ni ada ni. Banyak cerita ni. Aktif, pasif. Okay, berapa lama dia boleh bertahan. Kita akan belajar graf. Okay. Tempoh masa dia berapa minggu jangkit. Level antibody dalam badan. Okay, ni keimunan dia macam ini detail. Okay, the next class saya akan ajak. Okay, tak boleh masuk hari ni lah. Okay, saya rasa waktu saja saya nak sentuh saja hari ni sebagai basic satu topik ni. Kalau di sekolah senang je nak ajak. Pendek je. Dalam online ni agak menyerabutkan sikit lah. Tapi buat latihan sekali, insyaAllah kamu boleh faham. Saya akan buat dalam Google Drive, dalam Google Form juga nanti saya akan tanggal kamu dalam esok lusa kot. Lambat sikit nak create tu. Boleh? Sekali lagi saya akan share beberapa latihan dalam Telegram. Kamu ambil masa sikit lah untuk buat. Tak apalah. Kalau buat tu boleh kita cuba jawab. Okay, sekejap. So sekarang ni saya nak quit kita punya Google Meet. Rujuk Telegram sekejap. Mungkin dalam 10 minit. Boleh? Jimat lah datang buat sikit ni. Dah senang duit juga ni. Okay, terima kasih banyak. Apa-apa tak faham, kita sembang dalam Telegram. Sekejap je. Okay, Assalamualaikum. Okay. Okay. Siapa boleh bagi jawapan? Awai Adam bagi jawapan, confirm
Okey, bagus. Jawapan dia memang B. Alhamdulillah. Okey, saya rasa saya nak end kelas untuk setakat ni. Nanti saya akan kongsikan Google Form punya latihan. Kamu just klik je saja. Okey, boleh. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.